Dato' Yang Timbalan Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di awal perbahasan ini saya ingin menjunjung kasih kepada Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas kesudian Baginda berangkat untuk bertitah di istiadat pembukaan penggal ketiga sidang Parlimen ke-15. Saya juga terlebih dahulu ingin merakamkan sembah tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku atas pelantikan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17. Sebagai bangsa Johor, saya amat berbangga atas pelantikan ini dan saya yakin akan hikmah dan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda Tuanku selaku Raja Perbelangaan untuk menjalankan tugas dan amanah dengan adil dan saksama dalam memastikan Malaysia kekal, makmur dan sejahtera. Saya juga ingin merafak sembah tahniah kepada Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Zahri Sofiad dan saya mewakili seluruh barisan kepimpinan dan ahli Parlimen Perikatan Nasional mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati baginda berdua. Tuan Sri Yang di-Pertua, sekarang ini rakyat sedang berdepan dengan situasi ekonomi yang amat mencabar dan masalah kos sara hidup yang semakin meruncing. Setelah setahun 5 bulan kerajaan Madani mentadbirkan negara, kita lihat banyak data-data ekonomi bukan semakin bertambah baik tapi semakin merudum. Misalnya kejatuhan nilai ringgit yang telah banyak diperkatakan oleh ahli Dewan Yang Mulia ini sebelum ini. Soalnya, mengapa nilai ringgit kita semakin merudum? Ya, saya tidak nafikan antara sebabnya ialah tindakan Rizab Persekutuan Amerika Syarikat menaikkan kadar faedahnya. Jadi nilai ringgit jatuh berbanding dolar RM4.80 ke 1 US dollar. Ini disebutkan yang paling rendah dalam tempoh lebih 26 tahun. Tetapi nilai ringgit jatuh bukan saja berbanding dolar Amerika Syarikat. Sejak bulan Julai 2023, nilai ringgit menyusut 4.6% berbanding Thailand, 3.73% berbanding Vietnam, 3.37% berbanding Indonesia dan 2.26% berbanding Filipina. Selain itu, Bank Negara Malaysia melaporkan Rizab negara kita pada bulan Januari 2024 adalah sekitar 114.8 bilion ringgit. Jumlah ini mencukupi untuk menampung import kurang 3.6 bulan. Pada masa yang sama, kos import negara kita semakin meningkat disebabkan nilai ringgit yang menyusut. Lebih memburukkan keadaan, data juga menunjukkan jumlah deposit mata wang asing di negara kita semakin meningkat. Sehingga bulan Julai 2023, deposit mata wang asing dalam sistem perbankan di negara kita berjumlah 250 bilion ringgit, iaitu tertinggi dalam sejarah. Pada waktu wabak COVID-19 pun jumlahnya hanya sekitar 150 bilion ringgit. Apa maknanya ini? Maknanya rakyat Malaysia sendiri pun tidak yakin kepada ringgit Malaysia. Mereka tidak mahu simpan ringgit kerana bimbang nilainya akan terus menurun. Jadi mereka memilih untuk menyimpan dalam mata wang asing. Persoalannya, Tuan Yang-di-Pertua, ialah kenapa mereka tidak yakin? Bukankah kerajaan telah memberikan jaminan bahawa nilai ringgit akan mengukuh? Kalau tanya saya, jawapannya senang aja. Dan ini telah pun disahkan oleh ramai pakar-pakar ekonomi, ialah kerana rakyat tak yakin dengan kepimpinan Perdana Menteri. Rakyat tak yakin dengan pimpinan kerajaan untuk menguruskan ekonomi negara ini dengan baik. Saya tengok Dato' Yang-di-Pertua dalam media sosial, ramai netizen yang ulang tayang video Yang Amat Berhormat Tambun ketika dia jadi pembangkang. Dia kata, hang tak reti jaga negeri. Sekarang rakyat cakap balik pada Tambun, hang yang tak reti jaga negeri. Dato' Yang di-Pertua, ini soal ringgit.
Kita tahu bahawa negara kita mengimport banyak barangan daripada luar negara, termasuk bahan-bahan makanan, dan apabila nilai ringgit jatuh, kos barang yang kita import juga menjadi semakin mahal. Minta jalan. Saya nak tanya. Saya banyak lagi. Habis. Satu saja. Satu saja. Nanti biar saya habis. Satu saja. Bagi tak? Belum habis. Saya banyak tak habis masa. Bagi tak? Bagi tak? Itu soal nilai ringgit. Okey, tak apa. Kita tahu bahawa negara kita mengimport banyak barangan daripada luar negara, termasuklah bahan-bahan makanan. Dan apabila nilai ringgit jatuh, kos barang-barang yang kita import juga menjadi semakin mahal. Kerana itu rakyat mengeluh harga barangan keperluan harian semakin mahal. Beras mahal, bawang mahal, daging mahal, tepung mahal. Hampir semuanya mahal. Apabila rakyat mengadu harga barang mahal, ada menteri yang kata kita bukan beli barang guna US dollar. Ini menteri yang tak faham ekonomi mungkin, Tua. Dia tak faham bila nilai ringgit ini jatuh, barang-barang yang kita import akan menjadi lebih mahal. Ini yang dikatakan ialah imported inflation. Kerana itu, inflasi keseluruhan secara bulanan terus menunjukkan kenaikan. Saya tak payah sebut, ini dah pun diulang selalu oleh rakan-rakan saya dalam dewan ini. Dalam keadaan rakyat berhadapan dengan masalah kenaikan harga barang dan peningkatan kos sehari hidup, mereka juga berdepan dengan kenaikan cukai SST 8%, termasuk bagi penggunaan elektrik melebihi 600 kilowatt. Dan selain itu, cukai SST 6% juga dikenakan terhadap perkhidmatan logistik seperti perkhidmatan penggudangan, penghantaran freight, perkhidmatan pelabuhan, perkapalan, penerbangan dan lain-lain yang berkaitan dengan rataian bekalan. Dan saya pasti pengenaan cukai SST 6% untuk perkhidmatan logistik ini akan menyebabkan kenaikan kos operasi perniagaan yang tentu sekali akan menyebabkan kenaikan harga barang. Jadi nasib rakyat negara kita betul-betul sudah jatuh ditimpa tangga. Sudahlah barang agak mahal harganya, kadar cukai yang dinaikkan yang pasti menyebab kos barangan dan perkhidmatan menjadi semakin mahal lagi. Dan pada masa yang sama, ada dikatakan pencen penjawab awam pun nak dihapuskan, perbelanjaan kesihatan dipotong dan subsidi ditarik balik. Kerajaan nampaknya tidak mengambil kira secara holistik bebanan yang ditanggung oleh rakyat dengan keputusan untuk menaikkan kadar cukai dan lain-lain kenaikan. Seolah semuanya dilonggok ke atas rakyat tanpa ada strategi jaringan keselamatan sosial yang menyeluruh ataupun dasar jaringan keselamatan sosial yang menyeluruh. Semalam saya baca kenyataan seorang timbalan menteri yang mengingatkan peniaga yang perniagaannya tidak terbabit dengan kenaikan cukai SST supaya tidak menaikkan harga. Dia sebut antaranya ialah peniaga makanan. Ramai juga putera yang berniaga. Ya, betul sektor makanan dan juga minuman tidak terbabit dengan kenaikan cukai SST kepada 8%. Tetapi katakanlah peniaga itulah peniaga jual nasi campur. Dengan cukai SST 6% dikenakan untuk perkhidmatan logistik, kos pengangkutan bagi daging, ayam, ikan, sayur dan lain-lain lagi pastinya juga akan meningkat. Dan kalau kos barang ini meningkat, takkanlah Datuk Yang Tua peniaga nasi campur nak jual nasi dengan harga yang sama seperti sebelum ini. Jadi secara logiknya pastilah mungkin jual dengan harga yang lebih tinggi lagi. Jadi adakah kerajaan pada hari ini faham kesan kenaikan cukai ini terhadap keseluruhan rantaian bekalan yang akhirnya menyebabkan hampir semua barang naik dan kesannya ditanggung oleh rakyat jelata? Ini belum masuk lagi cadangan rasionalisasi subsidi petrol dan diesel yang dikatakan akan dilaksanakan juga pada tahun ini. Kalau dilaksanakan, saya 100% yakin bahawa semua barang perkhidmatan akan naik harga dan kita akan lihat lebih ramai
lagi rakyat akan sengsara. Sampai ada yang nak membunuh diri pun ada, Datuk dan Tuan. Dan oleh sebab itu, saya minta kerajaan supaya kaji dengan lebih teliti rancangan rasionalisasi subsidi petrol dan diesel ini. Adakah ia sesuai dilaksanakan pada masa ini ketika rakyat sedang berdepan dengan kenaikan harga barang dan kenaikan barang berbagai jenis cukai yang amat membebankan mereka? Mungkin elok kerajaan tangguhkan dahulu rancangan rasionalisasi subsidi petrol dan juga diesel ini buat sementara waktu. Saya faham beban fiskal yang ditanggung oleh negara kita akibat jumlah subsidi yang besar. Tetapi pada masa yang sama, adakah kita rela melihat rakyat menanggung sengsara dalam keadaan mereka sudah pun terbeban dengan pelbagai masalah yang berkaitan dengan tekanan kos sara hidup dan kenaikan cukai ini? Datuk Betul bercakap mengenai kos sara hidup ini, kita semua tahu kerajaan telah pun menubuhkan NACOL yang dikatakan dipromosikan oleh Perdana Menteri. Tapi saya nampak NACOL ni tak berkesan. Jarang sekali bersidang atau mesyuarat. Contohnya baru ini, saya tak nak sebut tapi terpaksa sebut, Bukit Gantang buat pengumuman kerajaan nak memperkenalkan beras putih Malaysia Madani. Tak tahu macam mana boleh timbul perkara ini. Yang mana mengikut kenyataannya cadangan itu telah dipersetujui oleh Perdana Menteri. Tapi lepas itu Perdana Menteri ataupun Menteri Pertanian buat pernyataan itu bukan keputusan kerajaan. Jadi dah cacah merba dah. Yang mana satu betul, yang mana satu tak betul. Ini satu perkara yang pastinya perlu diberikan perhatian oleh pihak kerajaan. Kemudian Perdana Menteri ada kata pula bahawa dia akan dibawa pada mesyuarat NACOL. Persoalannya, adakah isu beras ini telah pun diselesaikan? Dan jawapannya belum pun diselesaikan. Saya pernah menguruskan soal beras. Datuk Yang Betul masa saya di sebelah sana dulu. Dalam Kementerian Pertanian, Kementerian Domestic Trade dan sebagainya. Tak pernah berlaku soal tak ada beras dalam pasaran. Tak pernah berlaku soal kenaikan beras. Waktu itu diuruskan oleh pihak Bernas. Saya tak kata saya setuju monopoli 100%, tapi tak berbangkit soal beras tak ada. Beras tempatan patut lebih banyak daripada beras import. Tapi sekarang ni beras import lebih banyak daripada beras tempatan. Mana pergi beras tempatan? Sampai hari ini tak terjawab oleh pihak kerajaan. Pencerahan Baguh, minta laluan. Ya. Terima kasih Baguh, terima kasih Ketua. Daripada cerita berkaitan dengan kos sara hidup ke penurunan harga ringgit, harga barang meningkat, setuju tak Baguh kalau saya cadangkan supaya Perdana Menteri memecat Menteri Kewangan ataupun menukar Menteri Kewangan? Terima kasih Ketua. Setuju 100%. Tapi saya jangka tak akan berlaku, Datuk Yang Betul. Realistiknya begitu. Jadi oleh sebab itu, Datuk Yang Betul, saya minta supaya Perdana Menteri, Pengerusi NACOL dan juga menteri-menteri yang terbabit dalam pengurusan soal kos sara hidup ni seriuslah. Waktu kita menguruskan COVID, bukan saya nak membanggakan diri, kita bersidang setiap hari kerana isu masalah krisis. Siang malam, Datuk Betul. Tak boleh secara fiskal, tapi kita buat secara Google, video conferencing dan sebagainya. Baguh, minta laluan, Baguh. Tapi kenapa Jelutong. soal seperti ini tak boleh diselesaikan dalam keadaan waktu mana tidak ada krisis? Berani bagi ya? Baguh. Minta maaf, saya tak bagi masa. Duduk. Jadi, Datuk Yang Tua, kebimbangan utama Perikatan Nasional ialah situasi ekonomi negara yang kian meruncing dan masalah kos sara hidup rakyat yang berlarutan. Dan jika keadaan ini berterusan, ekonomi negara kita sukar untuk dipulihkan dan akhirnya sekarang ni pun sudah berlaku yang menderita ialah rakyat jelata. Yang Amat Berhormat Tan Mun ketika jadi pembangkang dulu juga pandai berjanji macam-macam. Saya tak payah sebutlah janji itu janji ini, tapi nampak satu pun tidak ditunaikan. Dan saya berharap agar Yang Amat Berhormat Tan Mun dengan izin walk the talk. Ingatlah janji-janji yang ditabur kepada rakyat dahulu. Jangan berbohong kepada rakyat, buruk akibatnya. Ingatlah sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Mafhumnya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Iaitu apabila dia berbicara, dia dusta.
Apabila dia berjanji tidak ditepati, dan apabila diberi amanah dia khianati. Jadi sebab itu janganlah kita bersikap munafik dalam diri kita, na'udzubillah min zalik. Dato' Yang Dipertua, saya dengan ini menyokong usul ini. Terima kasih. Seterusnya